Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Selamat bercuti selama lebih kurang 3 minggu. Namun begitu, dalam masa cuti ni, kamu seharusnya membuat persediaan, buat ulang kaji, buat latihan sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik yang dijangka dilangsungkan pada minggu ketiga bulan Januari 2023. Jadi pada hari ini cikgu nak berkongsi serba sedikit ataupun serba ringkas bentuk-bentuk soalan supaya kamu lebih bersedia untuk membuat ulang kaji. Sebagai peringatan semula, untuk bahasa Melayu hanya ada satu kertas saja, iaitu masa untuk menjawab 1 jam 15 minit. Kalau format UPSR, bahasa Melayu ada dua, BM pemahaman, BM penulisan. Tetapi pada kali ini digabungkan jadi satu saja subjek bahasa Melayu. Namun begitu ada 4 bahagian. Kita lihat dulu bahagian pertama iaitu bahagian A, 10 markah. Apa yang ditanya? Soalan tata bahasa ada 3 hingga 5 soalan. Soalan pemahaman petikan antara 5 hingga 7 soalan. Jadi soalan petikan lebih banyak daripada soalan tata bahasa. Itu maklumat ringkas yang kamu kena tahu. Bahagian A ada 10 markah. Ini sebahagian daripada contoh soalan bahagian A. Contoh soalan yang pertama. Ini OMR. Ajar pilihan jawapan A, B, C, D. Murid suka jawapan begini, tetapi kamu kena berhati-hati. Contoh soalan saja. Nombor 1, Budin. Tempat kosong, otak untuk mencari jawapan pada ruangan teka silang kata. Jadi pada hari ini cikgu bukan fokus nak menjawab, tetapi cikgu hanya nak memperkenalkan bentuk-bentuk soalan yang ditanya pada kamu. Macam A, memusing, memerah, menggali, memiliki. Ingat, bahasa Melayu ni dia ada banyak makna. Contoh, negeri Perak, pingat Perak, Perak. Ejaannya sama tetapi maksud yang berlainan. Kalau ikut tengok sini, apa memusing otak? Otak tak boleh pusing, kepala boleh pusing. Gali lubang, gali tanah. Memiliki harta dan sebagainya. Memerah, perah baju. Tetapi dalam bahasa Melayu ni, inilah jawapannya. Budin memerah otak. Apa maksud memerah otak? Berfikir. Ini contoh soalan. Masih contoh soalan bahagian A. Ini nombor 2. Pilih ayat yang betul daripada ayat-ayat A, B, C, D. Mana yang betul? Kalau kamu tengok sekali imbas, meja itu diperbuat dari kayu. B, kakak sedang memasak nasi di dapur. C, Encik Ram berasal dari Teluk Intan. Semua murid-murid perlu berbaris sebelum membeli makanan. Kalau soalan begini, walaupun kita pilih ayat yang betul, cikgu lebih suka kamu cari yang salah. Bila salah, kamu pangkah hujung dia, kamu akan dapat jawapan betul. Contoh, apa kesalahan dia? Kamu boleh tengok dari. Kesalahan ni apa? Dari. Sepatutnya daripada. Sebab diperbuat mesti daripada. Meja itu dibuat daripada kayu. B, kakak sedang masak nasi. Kita tak panggil memasak nasi. Dalam memasak ni banyak. Menanak, memasak, menjerang, menggoreng dan sebagainya. Bukan memasak nasi. Sepatutnya menanak nasi. A dan B dah salah. Tengok. D ada kesalahan dia. Semua murid-murid. Tak perlu semua murid-murid. Sepatutnya semua murid atau murid-murid saja, buang semua. So, A, B, D salah. Jawapannya apa? C. Ini bentuk soalan yang akan ditanya. Contoh ketiga untuk soalan bahagian A, soalan petikan. Murid kurang sikit berminat soalan petikan. Sebab apa? Kena baca banyak. Kemudian kena cari jawapan, dia tak suka. Bagi cikgu, sebenarnya petikan ni lebih mudah. Sebab apa? Dalam petikan ni ada jawapan berbanding soalan tata bahasa. Kalau soalan tata bahasa, contoh peribahasa, soalan penjuru bilangan, kamu kena kuasai banyak tu. Tetapi di sini, kamu baca, kamu cari, ada jawapan ni yang tersembunyi. Contoh soalan pertama, berapa orangkah anak Haji Daud? Kamu baca, hanya Haji Daud mana? Apa dia perkenalkan kepada anaknya? Anak ketiga Salwa, calon SPM, seorang. Adiknya bernama Najib, 2 orang. Yang bakal menduduki PMR. Dan adik bongsunya Fadilah, 12 tahun. Jadi berapa orang? Ada 3 orang. Kamu pun bulatkan A. Baca dan cari jawapan. Ini bentuk soalan bahagian A. Ada 10 markah. Kita berpindah kepada bahagian B. Juga 10 markah. Pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu. Soalannya banyak apa? 5 hingga 7 soalan. Dan respon kritis dan kreatif ada 1 soalan. Jom kita tengok bentuk soalan. Untuk bahagian B ni, dia ada petikan. Sama macam bahagian A. Tapi bahagian A ada objektif. Pilihan A, B, C, D.
Tapi yang ni soalan petikan juga, tetapi kamu dikenaki mengisi tempat kosong. Mengisi tempat kosong ni, apa saja jawapan yang logik berkaitan dengan petikan, kamu isi akan dapat markah. Jangan biarkan kosong. Kalau kamu biarkan kosong, habis. Kalau kamu tengok, kalau soalannya 1 markah, jawapannya pendek. Kalau 2 markah, jawapannya panjang. Kalau 3 markah, lebih panjang. Itu clue dia. Yang ni soalan petikan subjektif. Bahagian B. Ini juga contoh soalan bahagian B. Tetapi yang ni format baru. Dia berikan kepada kamu. Soalan apa? Arahan dia. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Panjang jawapan kamu adalah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Ingat, tidak lebih 30 patah perkataan. Kamu, situasi dia, kamu dan rakan-rakan sedang bermain di padang. Seorang rakan kamu terpijak kaca, kakinya cedera dan berdarah. Itu situasinya. Biasa main kat padang sebab tu kena pakai kasut. Kalau pakai kasut pun kadang-kadang boleh cedera. Sebagai seorang rakan, apakah tindakan yang kamu lakukan? Sebagai seorang rakan, apa tindakan yang kamu lakukan? Diberi markah berapa? 5 markah. Ingat, 30 patah perkataan. Kamu jawablah, kamu ramalkan apa yang kamu akan buat jika kawan tercedera. Ini soalan bahagian B. Kita beralih kepada bahagian C, iaitu 10 markah juga. Yang ini penulisan dalam perenggan. Ingat, penulisan dalam perenggan satu format baru, ada satu soalan. Mari kita lihat contoh soalan bahagian C. Arahan dia. Apa-apa pun kita baca arahan dulu. Grafik di bawah menunjukkan aktiviti bersama keluarga. Tuliskan pendapat kamu tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Ingat, satu perenggan saja. Panjang jawapan kamu adalah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Keluarnya, kalau satu baris kamu menjawab, kamu biasa menulis, tulisan kamu agak besar, mungkin 6 hingga 8 itu paling baik. Jelas. Tulisan itu besar dan jelas. Kalau tulisan kamu sampai 10 hingga 12 satu baris kamu tulis itu kecil dan menyusahkan pemeriksa. Menyusahkan guru-guru kamu, khususnya yang pakai cermin mata, terpaksa tengok baca A ke, O ke, U ke. Jadi tulis tu yang paling baik antara 6 hingga 8 patah perkataan satu baris. Kalau 8 darab 7, 56. Cukup. Lebih kurang 8 baris ataupun 7 baris. Ikut situasi saiz tulisan kamu. Dia kata nak apa soalan sini? Dia nak apa? Faedah-faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Faedah apa yang kita? Faedah berkelah. Macam sekarang musim cuti kan. Ramai ibu bapa yang bawa anak-anak berkelah di kawasan air terjun, di tepi pantai dan sebagainya. Tetapi berhati-hati. Itu yang paling penting. Dia nak faedah. Jadi kamu kena berikan pendapat, jawab dalam satu perenggan sahaja 50 patah perkataan. Apakah faedahnya? Saya bagi contoh. Satu saja, contoh faedah. Apa kita dapat? Dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dapat mengeratkan silaturahim. Itu antara faedah. Dapat menghilangkan stres. Jadi kamu berikan pendapat kamu berdasarkan gambar. Ini contoh gambar berkelah. Tiba-tiba dalam periksa keluar gambar lain. Kata faedah. Tengok clue pada soalan. Apa yang dia nak? Arahan tu paling penting. Ini contoh bahagian C. Dan soalan yang terakhir untuk bahagian D. Ini paling banyak. 20 markah. A, B, C hanya ada 10 markah. Tapi bahagian D ni adalah 20 markah. Iaitu penulisan karangan hanya ada satu soalan saja. Jom kita lihat soalan yang terakhir untuk bahagian D. Mari kita lihat contoh soalan bahagian D. Apapun baca dulu arahan soalan. Teliti bahan grafik di bawah. Kemudian tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau tidak berformat. Panjang jawapan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi untuk bahagian B ni, bahagian D ni, dia ada sedikit kelebihan sebab apa? Kamu boleh pilih. Ada perkataan atau pada arahan soalan. Karangan berformat atau tidak berformat. Ingat balik semula, karangan berformat contoh surat rasmi, surat tidak rasmi, ucapan, laporan, catatan, berita dan sebagainya. Itu karangan berformat. Manakala karangan tidak berformat, karangan biasa. Kamu boleh tengok. Contoh kamu nak lihatkan gambar ni. Contoh kalau gambar gotong royong. Berformat mungkin kamu boleh buat catatan. Catatan harian, program gotong royong. Kalau nak buat karangan tidak berformat, kamu boleh buat karangan biasa. Contoh,
pada cuti sekolah yang lalu, aku telah mengikuti satu program gotong royong. Contoh, itu karangan biasa. Jadi, panjang karangan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Panjang ni antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Ini untuk latihan soalan bahagian D. Ada gambar, jawab berformat ataupun tidak berformat. Sebagai rumusan, sebelum kamu menduduki ujian akhir sesi akademik atau apa juga peperiksaan pun, yang penting pertama, kita kena rajin membaca. Untuk berjaya dalam bahasa Melayu, khususnya dalam penulisan karangan, kamu mesti membaca contoh-contoh karangan. Boleh beli buku contoh 100 karangan, 1000 karangan, pagi-pagi baca. Walaupun 1-2 contoh karangan, setiap hari kamu baca-baca, lama-lama kamu akan dapat idea. Itu yang pertama, rajin membaca. Sebab membaca jambatan ilmu. Yang kedua, kamu kena rajin buat latihan. Ambil kertas kajang, kamu ambil satu arahan soalan, jawab. Kamu buat latihan, nanti akan jadi satu kebiasaan. Bila dalam periksa, tak ada masalah. Dan yang ketiga, waktu peperiksaan, kamu kena yakin. Orang yang yakin ni, sebab apa dia dah buat persediaan? Kemudian baru dia bertawakal. Dia berdoa dan sebagainya. Jadi 3 step. Rajin membaca, rajin buat latihan, dan yakinlah insyaAllah kamu akan berjaya di medan ujian ataupun peperiksaan. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.